Tetapi orang hak mati syahid, kalau orang lain, lagu lain cerita dia. Hak Nabi ni dia lebih lagi daripada tu. Dengan sebab itu orang mati syahid, kalau mati syahid bini dia boleh nikah. Tapi Nabi ni tak boleh. Apa tak boleh nikah? Dapat apa ya? Dari segi kaedahnya, lepas pada dia mati, wafat, sahabat-sahabat dia jadi pemerintah duduk bagi semacam. Itu sebagai orang yang duduk dalam edah seseolahnya. Isteri-isteri dia. Sepanjang masa dalam edah. Bila dia dalam edah, lagu mana orang nak menikah? Orang dalam edah tu kan kena bagi perbelanjaan dia. Dibagi oleh pihak siapa? Oleh pihak pemerintah lah. Oleh pihak hak asal tu. Kalau asalnya hak Nabi, memang harta tu hak Nabi, tapi sekadar untuk keperluan dia, bukan nak jadi milik, tak boleh. Itu beberapa hikmat lah kita tengok. Apa ya tak boleh pusaka Nabi ni tak boleh diterima. Tak ada pusaka. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, hak sebut tadi dalam setengah-setengah riwayat seperti di sini dia sebut, maka Fatimah terkilat dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar kata la nura ma tarakna sadaqah, maka Fatimah terkilat. Fawajadat Fatimah ala Abi Bakar. Fatimah terkilat dengan Abu Bakar. Dalam riwayat Yunus dalam Bukhari fi fardil khumus, dalam bab wajiban ataupun bahagian khumus, dia sebut gini, faghadibat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka marahlah Fatimah binti Rasulillah. Marah. Hak ni wajadat ini lebih kurang marah lah, terkilan kau, terkedup hati kau, gitulah maksudnya. Jadi hak ni Maulana Taqi Uthmani dia petik. Dia kata qala syaikhu masyayikhina Al-Ganguhi rahimahullahu ta'ala fi Lami'id Darari, dalam kitab Lami'id Darari syarah Bukhari, dia kata hadza zannun min ar-rawi haitsu istanbata min adami takallumiha iyyahu annaha ghadibat alaihi. Ini adalah zan perawi, kata dia, sangkaan perawi, di mana dia telah membuat kesimpulan bila Fatimah tak kecek dengan Abu Bakar, maknanya Fatimah ni marah. Fatimah ni marah. Padahal orang tidak kecek dengan seseorang itu tidak berarti marah. Tak kecek di sini seperti kita kata dah tadi, dah muka selesai dah, nak kecek apa? Dia faham dah. Sebelum pada ni dia tak faham. Cuma orang Syiah dia tak boleh terima. Macam mana Fatimah tak faham? Fatimah ni ibu segala iman. Jadi ilmu tu ada belaka pada dia. Kita tidak percaya gitu. Fatimah pun dia boleh tidak tahu. Abu Bakar, lebih-lebih Abu Bakar tu ada hadis yang dia tidak tahu. Ibnul Qayyim buat dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in tu, ni hadis-hadis Abu Bakar tak tahu, kata dia. Ni senarai. Ni hadis-hadis Umar tak tahu. Padahal setara mana ilmu dia ada. Dia senarai. Ni hadis Uthman tak tahu. Ni hadis-hadis Ali tak tahu. Ada bagi kita, tak ada masalah kalau Fatimah tak tahu pun. Lepas pada tu dia tahulah bila Abu Bakar waya. Orang Syiah tak boleh terima Fatimah ni tak tahu. Itu masalah dia tu. Lepas tu Taqi Uthmani bahas, dia kata tambahan ini sebenarnya tidak tersebut dalam banyak riwayat. Abu Daud mengemukakan hadis ini melalui tariq Uqail, Syu'aib bin Hamzah, Saleh dan Saleh, anak murid Zuhri belaka. Semua mereka meriwayatkan daripada Zuhri, tetapi tidak ada menyebutkan tambahan saat ni. Marah kau, keduh hati kau, kecil hati kau, tak ada. Tak ada. Begitu juga Bukhari dalam Faraid, tak ada tambahan. Baihaqi mengemukakan hadis ini dalam bentuk yang kita nampak bahawa hak ni termasuk di dalam mudraj, hadis mudraj orang panggil, selitan ataupun tambahan perawi. Dia kata wa akhrajahu al-Baihaqi bima yadullu ala an hadhihi ziyadah mudrajah min ar-rawi. Ini adalah hadis mudraj. Hadis mudraj ni hak ni bukan hak Aisyah kata. Ni hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah tak kata Fatimah ni marah.
Kalau Aisyah kata pun boleh jadi, kita boleh kata Aisyah fikir bila dia tidak kecek tu dia marah. Boleh jadi. Hak sebenarnya siapa dia tahu? Hak sebenarnya tanya tuan dia lah. Kalau tuan dia selagi tuan dia tak raya, aku marah, siapa dia nak tahu? Ini fikiran masing-masing. Kalau kata Aisyah sendiri pun boleh jadi dia tafsiran dia. Tapi ini bukan tafsiran Aisyah, tafsiran orang lain, hak bawah dia lagi. Ni cara kita nak faham hadis ni, dia kena perhati lagu tu. Dia kata walaysa min kalami Aisyah. Ini bukan kalam Aisyah. Kalau kalam Aisyah baru kita boleh kata hadis. Walafzuhu fi qasmil fai', dalam bab pembahagian harta fai' dalam Sunan Baihaqi gini. Qala, perawi kata, faghadibat Fatimah radhiyallahu anha fahajarathu falam tukallimhu hatta mata wa hadha sarihun fi idrajihi min ar-rawi. Kata dia qala, bukan qalat. Orang mengaji bahasa Arab faham lalu. Qala, dia berkata, dia tu siapa? Dia tu catat tu sini. Kalau Aisyah qalat, kalau Fatimah pun qalat. Ni Fatimah tak kata aku marah, dia marah. Dia ni makna orang lain cerita tentang dia. Orang lain tu siapa? Nak kata Aisyah? Tidak. Kalau Aisyah kena kata qalat, ni dia kata qalat. Maknanya orang lain bawah daripada Aisyah. Hak kata marah, lepas tu dia tinggalkan Abu Bakar, tak kecek dengan Abu Bakar sampai mati, itu tak ada. Hak ni qala, di bawah hak qala. Menunjukkan salah seorang perawi hak bawah tu ada sebut. Ini orang panggil hadis mudraj. Hadis mudraj ni hak tambah tu sebenarnya bukan hadis, bukan tu asal hak cerita, dak. Orang lain. Asal lagi dia kata fahajaratu falam tukallimhu hatta tuwfiyat, dalam Muslim ni. Dia pun tinggal Abu Bakar dengan tidak kecek sampai mati, dia tidak kecek. Ini juga mudraj minar rawi, kata dia. Bukan kalam Aisyah sebagaimana ditunjuki oleh lafaz qala di awalnya. Apa tu dia sebut? Fadilatu Maulana Al-Syekh Muhammad Nafi' hafizahullah. Ada lagi. Pengarang ni ada lagi. Dalam kitabnya yang sangat bernilai, Ruhama Ubainahum, dia sebut bil lughatil urdiyah, dalam bahasa Urdu. Kitab ni alhamdulillah ana pun ada. Pak jilid kitab. Dia kata Maulana Muhammad Nafi' dia ada buat kajian tahun ni. Dalam kitab dia Ruhama Ubainahum, dia ada sebut gini, kata dia, kisah Fatimah ni pergi jumpa dengan Abu Bakar. Kalau kita perhati dalam riwayat ada berapa? 36 saluran riwayat. 36 jalan riwayat sana. 11 tarik daripadanya diriwayatkan bukan daripada Zuhri. Cerita ni Pak Fatimah pergi jumpa dengan Abu Bakar wayak nak minta pesaka ke apa ni, 11 daripadanya bukan melalui Zuhri. Hak ni hak dalam Muslim ni Zuhri ni, ada perawi dia Zuhri bawa. Tak ada dalam mana-mana riwayat pun hak ni hak tak ada Zuhri ni sebut sikit abuk pun Fatimah ni marah. Kisahnya Abu Bakar, bila Abu Bakar tu sebut hadis tu dia marah, tak ada. Ataupun dia tinggalkan Abu Bakar dalam keadaan tak kecek, tak ada. 25 tarik yang lain pula semuanya madarnya adalah Zuhri. 25 tarik yang lain sampai kepada Zuhri belakang. Dia mengikut kajian dia. Tetapi 9 daripada 25 tu tak ada hak sebut marah ke tinggal Abu Bakar tak sekecek dengan Abu Bakar, tak ada. Hanya hak ada sebut marah ni daripada riwayat Zuhri saja, iaitu 16 tarik. Semuanya sampai kepada Zuhri. Situ je punca dia. Mengikut kajian dia sampai kepada Zuhri bang. Tapi bukan semua perawi-perawi daripada Zuhri tu ada sebut belakang tak juga. Kalau dikaji, diselidik, kata dia, kisah marah dan tak kecek dengan Abu Bakar ini adalah sesuatu yang mudrajah dalam hadis, sesuatu yang diselit ataupun ditambahkan di dalam hadis oleh Zuhri. Itu dia Maulana Muhammad Nafi', dia kata lah dia ni sini ni yang kata tambah ni, kata marah, kata kecek sama Zuhri punya kerja. Zuhri ni orang besar,
Orang besar. Tapi orang besar pun dia ada kelemahan dia. Amalan ni kita tak ajar sebut lagi ni. Tak apa, pasal ada dalam kitab ni. Sebelum pada ni anda tengok dah nak sebut, tapi biar dulu. Rupanya ada sini. Tak apa, ada sebut. Cerita Zuhri. Cerita Zuhri. Memang ulama maklum, di kalangan ulama maklum tabi'at Zuhri ni. Kadang-kadang dia melakukan idraj dalam hadis hak daripada fikiran dia sendiri, pendapat dia. Jadi dia tidak kata saya kata, orang ni kata kau tak. Jadi sehingga orang keliru, kamak kau hadis kau tu, ataupun Aisyah kau kata, orang ni kau kata. Padahal sebenarnya waktu fikiran dia. Dia kata rubbama adraja fil hadis syai'an min ra'yihi. Wa yaqulu al-hafiz fi an-nukat ala ibn Salah, dalam nukat syarah kepada muqaddimah Ibn Salah, Hafiz Ibn Hajar kata, dia katakan Zuhri ni dia banyak kali, sering kali mentafsirkan hadis-hadis. Dia tafsir hadis tu, dalam hadis tu tafsiran dia tu masuk sekali, boleh mengelirukan. Wa rubbama asqata adat at-tafsir. Kadang-kadang dia menggugurkan, dia tak bubuh tafsiran tu, ayat tafsir ai ke, yakni ke, ani ke, saya bermaksud tak. Sehingga orang-orang yang sezaman dengan dia, orang-orang besar seperti dia juga, termasuklah anak-anak murid dia seperti Saleh bin Kaisan, anak murid besar dia yang lebih tua lagi daripada dia. Saleh marah dia, apa lagu ni, kata dia. Tapi di sini tak ada sebut cerita Saleh. Tak apalah. Di sini orang-orang hak setaraf dengan dia. Dia kata ke dia, ifsil kalamak min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bezakan sikit, dia suku kat kalam Nabi tu dengan kalammu. Capur lagu tu. Hafiz Ibn Hajar kemukakan beberapa contoh daripada idrajat Zuhri, hak Zuhri buat kerja. Beberapa contoh. Khatib Baghdadi dalam kitab dia Al-Faqih wal Mutafaqih meriwayatkan daripada Laith, dia kata Rabi'ah Ar-Ra'i, iaitu guru kepada Imam Malik, berkata kepada Ibnu Syihab, ya Aba Bakar, itu kunyah dia, kunyah Ibnu Syihab Zuhri, bila engkau cerita pendapatmu, fa akhbirhum annahu ra'yuk, royak orang lah, itu pendapatmu. Wa idza haddathta an-nas bi syai'in min as-sunnah fa akhbirhum annahu sunnah. Kalau royak sunnah, royaklah ini sunnah. Sehingga mereka tidak sangka, mereka tidak menyangka ini adalah pendapatmu. Mana tengok, orang-orang hak sezaman dengan dia tu maklum cara dia tu, tabiat dia. Jelaslah hak ni adalah sesuatu yang dimasukkan oleh Zuhri. Boleh jadi ini kerana berdasarkan sangkaan dia. Dia ingat bila tak kecek ni mana marahlah. Itu fikiran dia. Kalau fikiran dia, itu tak boleh jadi hujah. Orang tak buat hujah hak tu. Fikiran perawi dia tu siapa? Bukannya sahabat. Kalau sahabat pun fikiran dia, tidak semesti kita mesti pegang hak dia. Kalau orang lain ada beza dengan hak dia, tak mesti. Ini bukan sahabat Zuhri. Ataupun boleh jadi hak ni hak dia sebut marah gitu gini ni, hak dia dengar daripada orang lain, hak sebut ke dia, bukan pendapat dia. Kalau hak orang lain, dia kena royak. Siapa dia royak lagu tu? Siapa dia? Kalau tidak, orang panggil riwayat mursal. Riwayat mursal dhaif juga. Itu sebab kita kata dalam kitab-kitab besar ni pun macam ni, hadis itu dari segi sanadnya sahih, tapi dari segi isinya sebahagiannya tidak sahih. Ini dhaif ni lagu ni. Sebab apa? Mudraj. Cuba baca dalam kitab usul hadis, kalau mudraj ni dhaif ke sahih. Hak bahagian tu tidak sahih. Ni bahagian hak tambah. Kalau hak orang lain royak, dia kena royak. Siapa dia royak ke dia? Kalau dia tidak royak, bermakna ini mursal. Riwayat mursal dhaif. Lepas tu kita kena tahu pula kedudukan mursalah ataupun marasil Zuhri ni setara mana di kalangan ulama hadis. Dia kata, wa inna marasil az-Zuhri laysat qawiyatan 'inda al-muhaddithin. Marasil Zuhri tak kuat mengikut ulama hadis. Ahmad bin Sinan berkata, Yahya bin Sa'id berpendapat irsal Zuhri dan Qatadah laysa bi syai', tak ada ergo. Yahya bin Sa'id al-Qattan kata lagi, kalau Qatadah meriwayatkan sesuatu hadis secara mursal, begitu juga Zuhri laysa bi syai', tak terpakai, kata dia.